Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawanti, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Salam Jumaat yang penuh barakah kepada semua penonton setia Wanita hari ini yang menyaksikan kami baik di platform Facebook, media sosial maupun yang menyaksikan kami di kaca televisyen. Pastinya menyusuri 1 jam ini saya Syahira Izzati Yaakob dan juga Uyaina akan menemani anda dengan pelbagai pengisian menarik yang insya-Allah bakal memberi manfaat kepada kita semua. Yana. Saya sebenarnya terpegun dengan bahasa yang digunakan oleh Syira. Sedap sangat dengar. Menyusuri 1 jam ni. Menyusuri 1 jam ni. Cantik betul. Okey, apa pun hari ini 10 Mac 2023 hari Jumaat, macam yang Syira katakan tadi, salam Jumaat yang penuh barakah kepada anda semua. Semoga apa sahaja yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Dan hari ini juga selama 1 jam ni ada pelbagai pengisian menarik yang kami nak kongsikan bersama dengan anda. Dan kalau anda sudah pun bersedia, di sebelah kita ni ada 2 orang figura wanita yang cukup cantik, cukup hebat, aura dia Masya Allah. Siapa dengan kita ni, Syira? Di sebelah kita pastinya tak perlu sebenarnya untuk saya perkenalkan Yana. Penonton pun dah tahu. Kita nak selamat datang, ucapkan selamat datang kepada Liza Hanim dan juga Misha Umar. Kita panggil Kak Liza dengan Kak Mish. Kak Mish. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey, Kalau mungkin dia terpegun dengan kita lagi pandainya dia orang cakap. Lancar je. Elok je sebutan pun semua elok je. Cuma ada nyanyi suruh bercakap. Itu pasal nama penyanyi. orang dia cakap suruh menyanyi. Tak jadi apa Kak Mish, Kak Liza. Okey, apa-apa pun hari ini kehadiran 2 orang tetamu kita yang cukup istimewa ni adalah berkenaan dengan tonton anugerah Drama Sangat 2023. Tidak bertanding. Tidak bertanding. Tidak bertanding. Benar bertanding. Tetapi bakal menyerikan okey, tonton anugerah Drama Sangat ini bersama dengan seorang lagi. Adik bongsu lah. Ketika ini kedudukannya adik bongsu lah. Adik bongsu lah. Syira, ni yang menarik ni, Syira. Belum pernah lagi digandingkan 3 orang ini bersama. Bagaimana perasaan anda berdua apabila diberitahu akan digandingkan dengan Kak Misha, Liza Hanim dan juga Ernie Zakri? Kalau secara berdua, macam dengan Misha, kita pernah di ABP dulu. ABP. In fact, masa Mish mula-mula jadi penyanyi, I was your guest artist. Baik kan dia mau kembali. Sebenarnya main artist zaman tu, main artist boleh pilih siapa guest artist dia. Dan dia tapi padahal masa tu siapa budak ni agaknya kita pilih kadang-kadang itulah hubungan kami bermula. Jadi kali ini bila dapat Ernie Zakri lagi macam pernah pula juga bekerja dengan Ernie Zakri secara separate lah dengan dia juga untuk ABP, dan kali ini di tonton anugerah Drama Sangat kami bertiga. Goosebumps lah dengar gandingan bertiga tu kan, Syira. Betul tu. Kak Liza dan juga Kak Mish mungkin boleh kongsikan sedikit macam mana setakat ni persiapan untuk persembahan itu nanti. Berapa lagu yang akan dipertontonkan? Kita dah rehearse hari itu sekali. Hari ini pun kita akan mengikuti latihan sekali lagi bertiga. So far kita lancar lah, alhamdulillah. Betul. Kita akan nyanyikan medley. Medley. Tak naklah sebut lagu apa, tetapi rahsia. Jadi kita tonton anugerah Drama Sangat nanti. Okey, tapi boleh kongsikan berapa lagu yang akan dimedleykan ataupun tidak? Dua lagu yang akan dimedleykan dan nyanyi bertiga. Ya, betul. Wah. Okey, tetapi ada tak membuat mana-mana reference ke untuk persembahan kali ini? Tak ada, we just go with the flow. Sebab the chemistry is there. So kerja lebih mudah. Sebab kita faham, ini adalah about teamwork. Betul. Kerja dalam berkumpulan. Semuanya harus balance, semuanya harus cemerlang lah kalau boleh. Sama-sama lah pasal bila menyanyi secara berkumpulan ni kan, it's all about balance, it's all about pembahagian harta pusaka. Pasal lagu yang kita nyanyikan bukan lagu duet. Bukan lagu kami pun. Bukan lagu kami pun. Itu hint. Itu bukan lagu kami. Tapi it was
it is a soundtrack pada drama bersiri. Sebab drama sangat kan. Okey, tetapi kan kalaulah boleh diberi nama kepada gandingan anda bertiga ni, Apakah namanya? apakah nama yang macam sesuai tu untuk gandingan seorang Liza Hanim? Miles. Miles. Oh gitu. Misha Omar, MI, Liza Hanim, Jadi Miles. Kita jadikan dia orang putih. gitu. Macam Okey jantan juga. sangat. Tak apa. Masculine. Sedap juga untuk dia dengar. Tambah dekat S depan tu, Syira boleh jadi manager je Smile. Okey, selain daripada trio Smiles ini, Kak Liza dan juga Kak Mitch, kalau boleh kongsikan ada perkembangan terbaru ataupun projek terbaru masa ini? Like myself, kakak baru aja muncul dengan single yang bertajuk Sejuta Maaf. Juga merupakan OST. Kau cakap macam ni dia jadi OST. Masalahnya jadi bila kerja berdua dia macam mudah sampuk dia jadi macam tu lah bila dengan Mitch ni kan. Juga OST daripada drama Hati Tanpa Rasa. Banyaknya dalam maaf episode, tu. Sejuta maaf, banyak sangat nak maaf tu. Banyak sangat salah kok orang tu. Drama kan ni. Okey, baik. Itu Kak Liza. Kalau Kak Mitch pula, mungkin penonton semua macam nanti. Ada tak buah tangan baru untuk para peminat? Looking forward untuk mencari lagu baru. Dalam masa yang sama pun mencari inspirasi juga sebab kami pernah ciptakan lagu juga sebelum ni kan. So maybe look forward untuk maybe ketengahkan lagu sendiri ataupun maybe cari dalam masa yang sama cari juga lagu dari komposer lain. Ataupun maybe selepas ni kita akan dengar gandingan betul-betul lagu baru Liza Hanim dan juga Misha Omar. Dah cakap dah benda Itu dia boleh tahu ke babong? Dia sebenarnya jodoh dia. Dan saya percaya sangat ini it's all about rezeki. Betul. Kadang-kadang so much of us planning, right? But in the end it's him. Allah yang tentukan. Allah yang tentukan. Okey, mungkin ada sesuatu juga yang nak disampaikan kepada penonton setia dan juga peminat setia anda berdua. Apa yang akan mereka nantikan untuk tonton drama Anugerah Sangat Anugerah drama sangat. Berbelit dah. Okey, mungkin sesuatu nak sampaikan, silakan. Apa yang kami akan persembahkan adalah sesuatu yang sangat-sangat sweet, sangat-sangat menarik sebenarnya. Akan menyentuh hati anda. Akan menyentuh hati anda. Dan kami sendiri pun sangat tak sabar untuk memberikan persembahan ini khas untuk anda kerana ini adalah kali pertama kita bertiga kan berada di atas pentas. Jadi rugilah kalau tak tengok. Kita dah bagi yang best-best, TV3 dah susun performer-performer yang best-best melingkungi segenap usia. Ya, betul. Untuk semua. Ada yang baru, ada yang lama. Sangat balance dan ini untuk anda penonton TV3. Jadi jangan lupa untuk saksikan 12 Mac ini jam 9 malam di TV3 dan juga stream secara langsung di Tonton. Actually they can be there. Betul. They need to purchase the ticket. Beli tiket di website. Cuba tanya orang dalam punya Ina. Ya, tonton Anugerah Drama Sangat 2023 akan bersiaran 12 Mac 2023 ni pukul 9 malam di TV3 atau stream secara langsung HD di Tonton. Bakal bersiaran di PICC Putrajaya. Betul, dan tiket sudah mulai dijual. Boleh beli di www.tonton.com.my. Harganya adalah RM40 dan bakal dihoskan oleh Syari Al-Haddad dan juga Sharifah Syahira. Dua Sharifah ni. Ada 15 kategori yang akan dipertandingkan. Selain daripada Kak Mitch, Kak Liza Hanim dan juga Ernie Zakri, ada Hil Husaini, Stacey Ana, Misha Omar, Hakim Rosli dan ramai lagi. Dan penyampai anugerah yang ada pula adalah Jana Nik, Zahira McWilson, Merkin, Ana Jobling, Nabila Huda, Faizal Hussein dan ramai lagi. Apa agak yang diorang cik-cik kat sebelah kita ni kan? Gelak-gelak dari tadi. Merkin tu handsome Kak. Jangan lupa pakai mikrofon. Tak apa pakai mikrofon. Okey, akhir sekali Kak Mitch, Kak Liza bagi mini love sikit dekat penonton, peminat-peminat anda berdua. Okay, to all the wanita out there. Okay. Be strong. Okey, dan sebelum kita berehatkan, Kak Liza, Kak Mitch, hari ni topik yang kita nak bawakan adalah dahulukan pasangan atau ibu bapa. Sedikit, kalau Kak Liza, mana satu? Allahu Akbar. Benda boleh bincang. Jangan sepit-sepit. Jangan letak diri dekat tengah-tengah. Jangan
Benda boleh bincang dia. Okey, ada rasa jawapan yang cukup selamat dan bagus sebenarnya. Dan sekejap lagi Syira, kita akan bersama dengan tetamu-tetamu istimewa kita di studio. Okey, akan membincangkan tentang topik dahulukan pasangan ataupun ibu bapa. Dan kepada anda yang sedang menonton sekarang ni, mungkin ada sebarang pandangan yang nak dikongsikan bersama dengan kami. Boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3, tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Okey, kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini, wanita hari ini. Dah Mami cukup lah. Lagi satu. Jijik. Jangan kau sebut perkataan Mami tu lagi. Sebab gelaran tu tak layak kalau keluar dari mulut kau. Awak beritahu saya apa yang Mami cakap kat awak. Saya ni memang tak ada harga diri. Saya tak layaklah jadi menantu orang terhormat macam Mami awak. Suami awak ni bukan malaikat tau. Dia pun manusia biasa juga. Tapi saya akan cuba yang terbaik sebagai seorang suami. Gini, dah tak payah cerai-berai ke apa-apa. Zarul kahwin dengan Wina aja. Tak boleh, Mami. Apa lagi yang tak boleh? Ish, Zarul sekarang ni bukan main rajin lagi melawan cakap Mami. Mami, bukan masalah melawan. Zarul sayangkan Fia. Zarul tak dengar apa Mami cakap tadi. Kan Mami cakap tak payah cerai. Tak payah apa-apa. Zarul je kahwin dengan Wina. Kan? Itu dia tadi sedutan drama Seadanya Aku, tayangan TV3, di mana drama tadi kita dapat lihat seorang anak bagaikan tersepit di tengah-tengah lah antara ibu bapa dan juga antara pasangan serta keluarga. Dan itu yang bakal kita bincangkan di dalam topik kita hari ini, iaitu dahulukan pasangan atau ibu bapa. Bersama kami di studio kami bawakan tiga figura, tiga nama yang sebenarnya cukup familiar yang tak perlu diperkenalkan. Di sebelah kiri iaitu Catriona Ross. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana menjemput saya, ya. Sama-sama. Kak Kat, minta ulang sikit yang drama tu tadi. Janganlah. Janganlah. Tak baik. Tak boleh? Yang tentu. Jinx, tak nak. No. Okey, baik. Seterusnya kita bersama dengan Fizo Omar. Fizo, selamat kembali ke Wanita Hari Ini. Selamat kembali. Selamat kembali. Selalu kan? Selamat kembali. Jadi host dia ni kerap sangat ni. Oh, ya ke? Itu harap-harapnya Abang Long kita yang menonton sekarang ni. Tergugat lah Abang Long kita. Betul. Dan semestinya kita bersama dengan Ustaz Azam Al-Kankari. Biasanya kita interview dia di Alam Maya aja. Tapi hari ni turun dari studio. Saya peminat Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, sikit macam mana keadaan keluarga di Johor sekarang ni? Alhamdulillah. Saya rumah mentua hari tu air tak naik lah tapi sampai border. Tapi alhamdulillah dah balik rumah balik. Tapi itulah rakan-rakan kita yang berada di Batu Pahat. Masih lagi sebab ada air pasang sebagainya. Kita doakan yang terbaik untuk mereka. Moga-moga mereka dapat kekuatan dan seluruh warga bangsa Johor diberkati hendaknya insya-Allah. InsyaAllah. Sekali lagi terima kasih Ustaz walaupun dalam keadaan yang berlaku di selatan tanah air kita ni, tetapi Ustaz masih lagi boleh meluangkan masa bersama kami. Terima kasih banyak. InsyaAllah sama kita. Amin. Sama dengan orang-orang hebat semua ni. Seronok saya. InsyaAllah. Okey, baik. Ustaz Fizo dan juga Catriona, kalau boleh kita buka topik perbincangan kita pada tengah hari. Kalau saya boleh mula dengan yang kanan sekali, Ustaz Azam. Kita bercerita mengenai dahulukan pasangan atau ibu bapa kita ni. Kita anak, kita isteri, kita ibu, kita suami. Semua ada peranan masing-masing. Jadi siapa yang perlu kita dahulukan dalam hal ini? Dia sebenarnya kalau topik ini sebenarnya kontroversial. Macam tadi yang tanya Kak Liza dengan Kak Mish tadi kan. Semua tak berani nak menjawab. Kan? Alhamdulillah. Boleh bincang ni kan. Bincang apa nak gaduh kan. Sebab sekarang boleh gaduh apa bincang. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Apa khabar semua para penonton setia rancangan soal jawab wanita nombor 1 di Malaysia. Wanita Hari Ini. Itu dia. Wanita Hari Ini hari semalam. Baik, penama Yaina dan Syira, para penonton semua. Bila mana kita membicarakan tentang topik ini, harus kita ingat apa tanggungjawab kita. Kalau orang tanya adakah kita perlu utamakan ibu ayah ataupun keluarga kita, mana isteri dan anak-anak ataupun suami dan sebagainya, tuan-tuan dan puan, ini adalah dua perbandingan yang berbeza. Sebenarnya dari segi tanggungjawabnya, kalau sebagai seorang anak, betul
kepada ibu dan ayahnya. Tapi harus kita ingat, walaupun ibu ayah itu yang utama, tetapi bukan bermakna isteri dan anak-anak itu yang kedua. Itu harus kita faham. Kadang ada orang menganggap bahawa ibu ayah yang pertama, maka anak isteri yang kedua. Silap. Hakikatnya dari segi nafkah maknanya tanggungjawab kita sebagai seorang suami adalah kepada isteri dan anak-anak. Tetapi waktu yang sama tuan-tuan dan puan, kepada ihsan kita adalah kepada ibu dan ayah kita. Samalah juga kepada wanita juga kan. Kadang orang kata isteri mesti dengan suami. Isteri mesti dengan suami. Hakikatnya walaupun dengan suami, tetapi sebagai seorang suami ketergamak ke kita nak memberikan memutuskan hubungan isteri kita dengan mak ayah mereka. Itu sebab saya nak kongsikan hari ini, kalau kita bicarakan tentang ibu, mentua, menantu, besan, begas, bagai-bagai ni, ada 3 S nak kongsikan. Okey, Ustaz Azam dan akronimnya. Silakan Ustaz. Teruskan ke atau bagaimana? 3 S. Nampak tak kan? S yang pertama? S yang pertama adalah kita mesti saling memahami. Ini paling penting. Kena isteri memahami suami, suami memahami isteri, ibu ayah memahami anak, ibu ayah memahami menantu. Bila mana kita saling memahami, insya-Allah benda ini tidak akan berlaku. S yang kedua apa dia? Sentiasa bersangka baik. Husnuzan. Kita sangka baik dengan pasangan kita. Ibu ayah juga sangka baik dengan anak-anak. Jangan bila anak kita dah kahwin, kita jealous je dengan anak. Ini berlaku banyak drama kan kakek kan? Oh, belum lagi dah kan. Saya suka tengok dia kau cakap tak apa kan. Cakap Thailand kan. Sawadee kan. Jadi maknanya kita kena saling bersangka baik. Sangka baik dengan pasangan, sangka baik dengan ibu ayah. Ibu ayah juga sangka baik dengan anak-anak, dengan pasangan, dengan menantu, mentua dan sebagainya. Dan S yang terakhir apa dia? Sikap sayang menyayangi. Bila ada sikap sayang menyayangi ini, insya-Allah rumah tangga kita takkan huru-hara, maka tidak akan adalah isu mana lebihkan ibu ayah, mana lebihkan isteri, mana lebihkan anak. Hakikatnya, kalau kita pandai mengimbangkan perkara ini, insya-Allah benda ini tak akan berlaku dan akan berlakunya keharmonian dalam rumah tangga. Amin, insya-Allah. Tapi tips nak harmoni itu ada 2. Okey, nanti. Kejap lagi. Itu kejap lagi. SB. Okey, SB. Okey, 3 S yang Ustaz Azam kongsikan itu sebenarnya adalah perkara ideal yang kita sendiri mahukan dalam sesebuah rumah tangga, dalam sesebuah institusi kekeluargaan. Hakikatnya dalam masyarakat kita yang berlaku sekarang ini adalah mungkin berlaku ketidaksefahaman. Mungkin berlaku bersangka buruk ataupun cemburu yang tidak seharusnya berlaku, sedangkan ini adalah untuk kita mengeratkan lagi hubungan antara satu sama lain. Perkahwinan adalah untuk merapatkan 2 buah keluarga. Betul. Untuk Kak Kat sendiri sebagai seorang isteri, sebagai seorang ibu dan juga sebagai seorang wanita yang bekerjaya. Kadang-kadang kita berada dalam keadaan yang tersepit. Kita ada kalanya kita perlu mendahulukan pasangan. Ada kalanya kita perlu mendahulukan ibu bapa. Kemudian ada waktu tertentu perlu kita dahulukan anak-anak kita. Bagaimana sebenarnya Kak Kat meletakkan diri dalam situasi-situasi seperti ini? Terima kasih atas soalan ni. Soalan ni sangat kontroversi. Masa dapat tajuk ni macam ya Allah, tuanku macam mana nak pergi ya. Lepas tu tahu pula panel dia ada ustaz, macam mana nak jawab soalan ni. Tetapi kita menggunakan akal logik kita, menggunakan hati kita ya. So soalan itu sebenarnya sangat orang kata dekat hati, because I memang praktikkan daripada dulu ya Nang Syira. Kalau ada apa-apa yang berlaku pada hari yang sama, saya cuba untuk mementingkan ataupun orang kata prioritize the most important thing. Contoh, kalau waktu itu ibu mertua perlu ke hospital sebab sakit. Kemudian suami ada wedding yang dia nak saya teman sebagai his date malam tu. Saya akan mungkin dahulukan ibu mertua dulu, settlekan dia dekat hospital, kita bagi dia rawatan semua dan saya akan sibukkan diri saya pada sebelah petang untuk pergi ke wedding. Maknanya kita kena bertoleransi sebenarnya. Jangan pula kita macam pilih, tak naklah pergi hospital buat penat. Might as well pergi wedding, boleh melawar, boleh cantikkan diri kan. So kita kena logik dekat situ. Dan kita kena sentiasa sedar walau apa saja yang kita buat, kita ada banyak hati nak kena jaga. Betul. Dan kalau pada hari berikutnya kita ada anak-anak punya orang kata parti dekat sekolah di mana ibu bapa wajib attend. Tetapi hari itu ibu mertua pula nak buat makan-makan, kita explain pada ibu mertua kan, mak boleh cuma mungkin lambat sikit, kena hadir pada parti anak-anak ni sebab kalau tak pergi anak-anak akan kecil hati. Dan sebagai seorang ibu mertua juga yang bertanggungjawab, of course dia akan faham sebenarnya kita hidup ni orang kata kita nak harmoni, kita nak berada dalam kasih sayang yang berpanjangan. So kalau hati kita tu orang kata dah kita bersihkan dengan niat yang orang kata ingin bersilaturahim, ingin jaga keharmonian rumah tangga, ingin sentiasa berkasih sayang, tak akan ada masalah sebenarnya kan. Tapi bermula dengan niat kita lah. Kita nak bagi tahu tu pun kena ada cara dia. Bukan macam mak ada parti anak-anak lain kat sekolah.
makan-makan tu bila-bila je lah. Ya Allah, mak motor dengar tu pun dia pun terus macam, Sorry mak, next cakap time. apa? Kan? #sentap. Betul. So ada cara dia lah kan. Betul. Dan pada suami juga macam, sayang, I teman you pergi wedding tapi pagi ni I ada kerja sikit. I perlu selesaikan dulu. Setiap orang yang orang kata ada logik akal dia dan ada emosi yang kuat sebenarnya akan memahami. Itu pendapat I. Betul. Dan ini yang berkait rapat dengan apa yang Ustaz Azam kongsikan tadi dalam 3S tu. Kita perlu saling memahami dan akhirnya akan saling menyayangi. Sebab kalau tak ada benda-benda ni akan berlaku masalah-masalah di kemudian hari. Nasib baik macam jawapan nak dekat sama dengan Ustaz. Risau kita nak datang. Dia kena konti. Dia kena konti. Konti. Yes. Jawapan kita konti tapi alhamdulillah orang kata kita masih berpandangan yang similar, pemandangan yang sama. Tapi sebenarnya Kak Kat, dia sebenarnya ni apa sebab pengalaman peribadi. Betul. Itu sebenarnya memang. Tapi kita nak tanya orang yang tengah duduk tersenyum daripada tadi. Dia angguk kalau jawapannya dia angguk ke kanan. Silakan. Tak tahulah setuju ataupun tidak. Baik, tadi kita dengar dari sudut pandang seorang isteri. Macam Fizo sendiri, kita tahu Fizo rapat dengan ibu tercinta dan Fizo jaga ibu Fizo, betul? Dan juga ada isteri serta anak. Macam mana agaknya Fizo meletakkan situasi ataupun diri Fizo dalam situasi ini? Okey, situasi saya dipanggil sandwich generation, which is ada mak, ada anak. Dan sebagai orang lelaki menggalas title anak lelaki, suami, ayah dan abang. Semua penting dalam keluarga. Especially macam saya, ayah dah tak ada. So saya membawa peranan sebagai ayah dan ketua keluarga saya pula selepas ayah saya meninggal. So semua hati saya nak kena jaga. So pada saya, orang yang bijak, orang yang berjaya adalah macam mana dia membuat keputusan. Sometimes boleh pakai apa yang kita belajar, apa yang kita dengar cakap, tetapi mungkin situasi dia berbeza dengan situasi kita. Betul. So orang yang bijak bila mana dia buat keputusan tidak menyakiti hati mana-mana pihak, berbalik kepada communication skill lah, apa yang Kak Kat bagi tahu tadi. Dan juga keputusan yang dia buat mengikut priority. Betul. Bukanlah sebagai okey, anak lelaki apa-apa mak dulu. Tak. Ada certain situation isteri kena didahulukan. Ada certain situation adik-beradik kena dahulukan. So that's why benda ni is quite subjektif untuk saya bagi jawapan yang jelas, tetapi saya percaya bila kita buat keputusan bergantung kepada keadaan semasa dan juga kita dapat menjaga hati semua pihak. Itu yang terbaiklah. Okey, dan ini juga berbalik kepada yang Kak Mitch dengan Kak Liza cakap tadi. Kena bawa berbincang. Betul. Ada dalam setengah perkara, individu ini yang perlu kita dahulukan. Ada setengah perkara, individu yang lain perlu kita dahulukan. Tetapi saya tertarik bila Fizo cakap tadi tentang flexibility. Okey, Ustaz Azam, saya nak tanya dari sudut rigidity dan flexibility ni. Sebab takut aku dulu. sebab yalah, kita selalu dengar syurga seorang isteri di bawah telapak kaki suami. Syurga seorang lelaki di bawah tapak kaki ibu. Kalau kita tafsir secara direct ataupun kita faham ayat itu semata-mata, mungkin kita akan senang untuk jadi rigid. Betul. Macam mana sebenarnya dalam konteks hidup kita sekarang ini, yang bukan kita seorang saja, bukan kita dengan suami kita saja, bukan kita dan ibu kita sahaja, bagaimana kita nak memastikan hati setiap insan ni terjaga dan tidak terlalu rigid dalam menafsir perkataan ni tadi? Itu sebab very good question. Saya pun nak dengar. Itu sebab perkahwinan ini dia bukan hanya berkaitan tentang dua individu. Maknanya kalau ada kata dia berkahwin hanya kerana ni I tak kira, I bukan dengan mak you, dengan apa, I kahwin dengan you saja. Hakikatnya inilah akan merosakkan keharmonian rumah tangga. Kita berkahwin bukan saja dengan isteri kita, maknanya isteri juga berkahwin bukan hanya dengan suami, tapi kita juga berkahwin dengan ibu ayah mereka, kita berkahwin juga dengan adik-beradik mereka. Mana kahwin kat situ adalah kita berhubungan dengan mereka. Maksudnya bagaimana hubungan kita dengan mak ayah mentua, bagaimana hubungan kita dengan ipar duai, besan, birah dan sebagainya. Itu sebab bila mana kalau kita rasa macam, Ustaz, saya ni rasa saya banyak jumpa. Kadang rumah tangga memang dia terlampau rigid. Kita punya perkahwinan ni dia bukan A, B, C ataupun objektif. Dia tidak objektif. Dia perlu warna-warni. Betul. Maknanya dia variasi. Mungkin hari ni berbeza. Perubahan manusia, kalau kita belajar dari psikologi pun, manusia berubah setiap hari. Dia akan berubah setiap hari. Mungkin 5 tahun pertama dia akan berubah.
Kemudian lain betul, lain pula jadinya. Jadi rapat sangat pula kan. Pelik pula kan. Mula gaduh bagai nak erat. Contoh, ni drama banyak lah. Kita dengan pelakon kan. Lepas tu tiba rapat pula. Dan hakikatnya bila kita terlampau rapat, akhirnya boleh mengadu domba. Ini yang bahaya. Itu sebab nak mencapai keharmonian ni, saya nak kongsikan SB 2. SB bukan special branch. Apa S yang pertama? S pertama adalah sistem sokongan yang kukuh. Mana support system? Sistem sokongan ini maknanya apa? Maknanya isteri menyokong suami, suami menyokong isteri. Waktu sama ibu ayah juga menyokong anaknya. Ini kadang-kadang ada ibu ayah kata, I tak kira, you anak I, maka you kena dengar. Ini mencabar. Inilah yang rigid tadi tu. Ini yang rigid, itu kita takut. Hakikatnya sebagai seorang ibu ayah, kita menjadi sistem sokongan kepada anak kita. Patutnya kitalah yang membantu anak kita untuk menjadi seorang pasangan, menjadi pasangan yang baik. Menjadi ketua keluarga yang baik. Kita jangan lupa, kalau dari segi hukum pun, ulama' dah bincang lama dah. Itu sebab dari segi nafkah, tanggungjawab sebagai seorang suami adalah kepada isteri dan anak. Itu keutamaan. Tetapi waktu yang sama, kalau mak ayahnya seorang yang miskin, mak ayahnya macam kakek kata apa, tak ada orang nak bawa ke hospital dan sebagainya, maka itu keutamaannya. Itu sebab dari segi nafkah dia kepada isteri dan anak-anak. Tetapi ada satu istilah daripada ihsan. Ihsan inilah bagaimana ia sangat mahal dan dia satu anugerah. Kadang kita boleh belajar, tetapi sejauh mana kita boleh mempraktikkan perkara ini. Dan B yang terakhir apa dia? Ini yang paling utama. Nabi kata, ad-doa silahul mu'min. Banyakkan berdoa. Berdoa ini senjata orang beriman. Kadang-kadang kita rasa macam, ya Allah, aku tersepit. Bagaimana nak berhadapan dengan mak ayah yang begitu rigid sehingga menyebabkan mengecilkan hati isteri. Kemudian waktu yang sama pula kita nak lebihkan isteri pula sehingga mengecilkan hati mak ayah. Jadi hakikatnya bagaimana? Tuan-tuan dan puan, berdoalah. Kita berdoa, kita minta Allah Al-Wadud, Allah yang maha memberikan cinta kepada dalam hati kita. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah maha penyayang, Allah maha mengasihani. Supaya apa? Supaya kasih sayang itu juga ada dalam ibu ayah kita kepada isteri kita. Itu sebab saya sendiri secara peribadi pun, bagaimana kita nak meraihkan, tapi saya bersyukur sebab mak ayah saya mentua semua satu daerah. Jadi tak payah gaduh. Raya pun tak gaduh. Raya tak gaduh. Nak balik kampung. Senang je, senang. Bosan-bosan pergi sana, bosan-bosan pergi sini. Mari kita meraihkan semua. Cumanya sejauh mana kalau ada prioriti, contoh, kita ada, keluarga ni buat program. Keluarga ni buat program. Bagaimana? Ini kita kena bijak untuk mengatur. Itu sebab saya setuju dengan Fizo tadi kata apa? Kematangan seorang bukan melihat pada usianya, pada umurnya, tapi kematangan seorang melihat kepada bagaimana dia menyelesaikan masalah. Itu yang paling utama. Sebab ada orang usianya, Masya Allah, dah lanjut. 30, 40. Saya muda lagi lah. Tapi ramai dah lanjut. Tetapi hakikatnya tidak dapat menyelesaikan masalah sehingga tidak menunjukkan kematangan seorang. Wallahu'alam. Okey, itu dia kematangan diukur dengan cara macam mana kita menyelesaikan masalah. Baiklah, kita ada banyak lagi sebenarnya kita nak tanya, tetapi kita nak raikan dahulu pendapat-pendapat penonton kita di Facebook. Kalau boleh saya bacakan daripada Alia Maisara, katanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, saya dan suami mula-mula kami kahwin, kami pegang konsep bertolak ansur tentang keluarga suami yang saya adil. Ada yang kami makan itu keluarga belah suami makan dan belah keluarga saya makan. Apa yang dia beli mesti beli 3. Biarlah adil. Mungkin Yana ada yang lain? Okey, ini saya tertawa kecil sedikit baca komen dari Suhaila. Dia kata, dahulukan mak abah kita lah. Second mak ayah mertua. Thirdly baru suami. Suami boleh diganti. Mak abah seorang tu je sampai akhir. Masya Allah, luar biasa. Tak adalah. Ini dalam nada bergurau kan. Tapi kan ini yang kita nak sentuh juga topik pada hari ini kan. Kadang-kadang bila dalam kapasiti seorang suami, okey, ambil seorang isteri dari ibu bapanya. Okey, tetapi apabila sudah mendirikan rumah tangga, ini yang berlaku yang mungkin kita tidak terjadi kepada kita, tak bermakna tidak berlaku langsung. Tidak membenarkan isteri ini untuk pulang ke kampung menjenguk ibu bapa yang tengah sakit. Apatah lagi untuk menghulurkan duit. Mungkin Fizo boleh berikan pandangan Fizo sendiri sebagai seorang lelaki. Apa sebenarnya yang membuatkan seorang lelaki tega sanggup melakukan isteri seperti ini dan memutuskan silaturahminya dengan ibu bapanya sendiri. Sedangkan kalau kita berkahwin, ibu bapa mentua tu pun dah jadi ibu bapa mertua, ibu bapa kita sendiri. Pandangan Fizo? Pandangan saya at first place, terjadinya sedemikian mesti ada dia punya root cause. Kan? Pada saya, suami nak balik rumah mak dia, bukan nak pergi jumpa ex-boyfriend dia at first place. Tapi mesti ada something yang unsettled thing di antara dua pasangan ni. So, of course, benda tu
tak patut berlaku. Saya tidak setuju. Suami tidak izinkan isteri balik ke rumah. Saya tidak setuju. Tetapi kenapa benda itu masih ada? As a human being, sebagai seorang suami, mesti ada something yang tak settle. Kenapa dia buat decision menggunakan authority sebagai suami untuk rebel, membalas dendam. Okey. So bila berlakunya macam ni, sebaik-baiknya duduk berbincang. Okey. Suami ni sebenarnya nampak keras, dia punya authority, tapi sebenarnya dia lembut. Kan? That's why saya cakap dia buat benda yang baik, bukan buat benda yang tak baik, tetapi menggunakan kuasa tu di salah tempat. So pandangan saya, sekiranya ia berlaku, of course, kita boleh nasihat macam-macam. Ustaz, siapa pakar motivasi ke apa. Tetapi berbalik pasangan tu sendiri, okey, apa yang tak settle, dan belajarlah macam mana nak melembutkan suami. Bila you dapat suami yang faham dan supporting, semua benda jadi boleh. Itu saya nak tanya, macam mana nak lembutkan hati suami tu? Kita PM tepi. Jangan dapat suami yang lembut sudah. Ya, jangan. Lembut hati. Lembut hati. Lembut hati. Lembut hati dia. Mana lembut? Lembut. Itu yang kita mahukan. Menjadi seorang isteri, kita nak kelembutan daripada seorang suami, dari hatinya, dari segi tingkah lakunya dan percakapannya terhadap seorang wanita. Betul lagi kita rasa. Okey, baik. Kalau dapat saya tanya kepada Kak Kat sendiri, dapat boleh silakan. Okey, kalau kita lihat situasi Fizo, yang mana kita tahu Fizo menjaga ibunya, perlukah kita sebelum masuk ke alam perkahwinan ataupun berkahwin dengan pasangan kita itu, kita duduk berbincang, ini situasi saya, ini situasi awak, perlu ke benda perbincangan itu terjadi sebelum kita melangkah ke alam perkahwinan? Sebenarnya kalau kita ikut sejarah ataupun cara hidup adat resam Melayu, orang Melayu dekat Malaysia, selalunya kita faham apabila kita berkahwin, kita bukan berkahwin dengan lelaki itu sahaja ataupun pasangan kita sahaja, tapi kita berkahwin juga dengan ayah, ibu dan seluruh kaum keluarganya, adik-beradik dan semuanya. Tetapi tidak semua orang memegang begitu. Tidak semua orang faham macam tu. Jadi bagi saya, bagi Kak Kat, perlu untuk kita duduk bersama dan kita explain, saya ada keluarga, saya sangat akrab dengan keluarga, adik-beradik saya ramai. Jadi bila kita dah berkahwin nanti, you jangan pula expect yang I cuma akan ada dekat rumah kita sahaja. Ada waktu I perlu balik ke rumah ibu bapa bersama adik-beradik, meraihkan mereka di function keluarga dan sebagainya, tetapi I akan juga membahagikan masa untuk bersama keluarga you. I akan bertindak adil supaya pasangan kita tadi, kalau dia datang daripada keluarga yang tidak seberapa akrab hubungannya, akan faham bahawasanya, oh, there is another sort of life. Ada kehidupan yang berbeza daripada kehidupan kita. Sebab macam Fizo kata tadi, kadang-kadang suami tak bagi balik rumah ibu kerana ada root cause dia, kan, ada kisah di sebaliknya. Juga ada suami ataupun pasangan yang tak faham, kenapa nak kena balik rumah mak you setiap minggu? Kerana mungkin dia tidak rapat dengan ibu dia, tak rapat dengan keluarga, makanya dia macam cara dia dibesarkan berbeza. Cara pembesaran tu berbeza. Tak akrab dengan adik-beradik. Kemudian bila kita kata sayang, I kena balik jumpa adik-beradik I, birthday dia orang. Lah, birthday dia laki dia lah. Contoh. Jadi kita kena selalu faham bahawasanya another person adalah seorang manusia yang berbeza. Cara Yana dibesarkan mungkin berbeza dengan cara Kak Kat dibesarkan, cara Fizo, cara Ustaz. Jadi kita kena selalu berkompromi. Bertoleransi. Untuk berkompromi, kita kena bertoleransi dulu. And selalu cuba memahami sejarah pasangan, kehidupan partner kita dan keluarga kita. Baru kita akan okey. Saya suka apa yang Kak Kat cakap ni. Teringat saya bila kita jemput Alamo Kakak waktu tu datang ke studio. Kita tanya apa yang membuatkan dia jatuh cinta dengan isterinya. Dia kata isterinya yang mendekatkan dia dengan keluarganya. Sebab sebelum berkahwin, dia sendiri pun tak begitu rapat dengan ahli keluarganya sendiri. Tapi bila berkahwin, isterinya yang mendekatkan dia dengan keluarganya sendiri. Mungkin inilah keindahan orang kata berumah tangga yang selain daripada kompromi, saling sayang, menyayangi, benda ni juga yang penting untuk kita lihat. Tapi kan Syirah, Ustaz, Fizo, Kak Kat, mungkinlah orang kata bila duduk serumah, okey, ada ibu bapa yang perlu kita jaga, isteri dan anak-anak juga duduk dalam rumah yang sama. Mungkin di sini rasa tergasa hati tu ataupun rasa dipinggirkan ke, itu akan membuat-buat dalam rumah tangga tu yang tidak disuarakan. Macam mana sebenarnya kita nak menyelesaikan masalah ni? Sebab macam tadi Ustaz Azam kongsikan, Ustaz Azam pun tinggal bersama mertua, isteri dan anak-anak dalam rumah yang sama dengan ibu bapa mertua tu tadi. Bagaimana sebenarnya untuk memastikan yang tidak ada hati-hati yang terluka dan yang perlu kita jaga ke semuanya? Bagi saya begini, yang penting kena saling memahami. Full stop.
Bila mana mak ayah mentua kita memahami bahawa anak dia telah ada suami, maka mungkin juga ada yang tinggal dengan mak ayah kan, ataupun mungkin yang perempuannya tinggal dengan mentua, mak ayah ni dia memahami anaknya telah bernikah dengan suaminya, ataupun dia memahami anaknya telah berkahwin dengan isterinya, maka kehidupan anak dia itu adalah kehidupan anaknya. Jangan mak ayah ambil campur. Itu sebab gaduh macam mana pun, kalau apa yang berlaku, gaduh macam mana pun dalam bilik je, keluar senyum. Keluar jangan bergaduh. Itu sebab guru kami ajar bagaimana nak menjaga keamanan rumah tangga. Hari ni gaduh, hari ni selesai. Hari ni gaduh, berlanjutan sampai ke esok lusa, syaitan tepuk tangan. Ini yang bahaya. Lebih seronok lagi, dia pula buat up status WhatsApp. Sampai hati lelaki kita ni kebahagiaan macam ni. Lepas tu ada pula orang komen, ya ke lelaki you macam tu? Takutlah Ustaz. Na'udzubillah min zalik. Itu sebab ini laman sosial juga sangat bahaya. Kadang-kadang semua up di laman sosial. Minta maaf para penonton semua. Saya cakap untuk diri saya cakap kepada semua. Sama-sama kita tegur, ingatkan sama kita. Tak semua perlu diberbincangkan di laman sosial. Hakikatnya kalau ada apa pun masalah, berceritalah kepada orang yang dipercayai. Dan paling utama kepada qadi ataupun kepada mahkamah. Kalau benda itu tidak perlu diwar-warkan, tidak perlu diwartakan, maka tidak perlulah kita melakukan perkara ini. Kerana apa? Sebab inilah rumah tangga kita, acuan kita. Kebahagiaan kita adalah acuan kita. Jadi jangan jadikan kebahagiaan orang sebagai KPI untuk kebahagiaan kita. Betul. Yang paling penting jangan luahkan kepada pakar motivasi Facebook. Betul. Ataupun ustazah dan ustaz Instagram. Instagram instant lebih kurang lagi. Lebih kurang, betul-betul. Baik, sebenarnya Yana, banyak lagi kita nak tanyakan kepada panel-panel kita, tetapi masa sangat-sangat mencemburui kita. Jadi kita kalau dapat kita beri kepada Kak Kat sepatah dua kata ataupun nasihat kepada sebagai seorang isteri lah, kepada isteri-isteri di luar sana mengenai perkara ini secara ringkasnya. Kalau mengikut Kak Kat ni, fahaman Kak Kat senang saja. Walaupun kita sebagai isteri di mana syurga itu terletak di bawah kaki suami, tapi kita hidup bermasyarakat, kita hidup bukan seorang diri, bukan suami sahaja. Kita juga mungkin menjadi pasangan yang berkerjaya kan. Jadi selalulah kita berdiskusi untuk kita berkompromi tu. Lepas tu apa saja planning kita ada, kita discuss awal-awal supaya orang kata boleh tersusun jadual kita. Dia selalunya masalah itu terjadi apabila suami merasakan kita tidak mendahului dia. Dia tidak tahu tentang apa planning kita. So, jangan buat planning last minute. Jangan buat planning last minute. Jangan. Kalau nak pergi kopi, kalau kita nak pergi kopi dengan kawan kita tak salah, tapi bagi suami dulu. Sayang, kawan-kawan saya ajak pergi kopi ni hari Jumaat ni. Bagi tahu suami bila kita tahu di saat itu juga. Jangan tunggu hari Khamis malam. Sayang, besok saya pergi kopi tahu. Macam mana kalau dalam fikiran dia tu dah ada planning yang dia dah susun. Kecil hati dia dan di situ terletaknya marah dia, dan di situlah akan terkeluar perkataan, you jangan keluar tanpa izin saya. So kita macam, oh my God. Jangan cerita. Betul-betul. Lepas tu kita sambung. Lepas tu sambung pula dekat Facebook. Suami I kata jangan keluar rumah. Masa campur mak mentua pula. Ini drama berselibat kisah dia. Buruk kisah dia. Kan, high five sikit. Sebab tips yang sangat-sangat berguna untuk saya juga sebagai seorang isteri kan. Kadang-kadang kita terlupa. Kadang-kadang dah sampai ke tarikh event tersebut baru nak beritahu. Tak beritahu I pun. Kecil hati dia. Fizo, seringkasnya. Okey, pandangan saya kepada suami, kepada anak lelaki, kepada ayah, anda seorang pemimpin, bijaklah buat keputusan. Okey, dan kepada si isteri, sekiranya suami anda merupakan seorang anak yang menjalankan tanggungjawab kepada ibunya, anda sebenarnya beruntung sebab bakal anak anda akan mendapat contoh yang sama. So anda in the future anda akan seorang ibu yang diutamakan oleh anaknya. Masya-Allah. Betul, itu cycle yang akan berulang. Betul. Nanti kita pula akan begitu, dan maknanya kita pula kita marah mak mentua, marah mak kita, hakikatnya esok anak kita bagaimana? Betul. Jadi apa pun sebelum yang Ayul tanya. Jadi apa pun hidup kat dunia ni tuan-tuan dan puan, kita kena saling menghormati sama kita, dan yang paling utama komunikasi itu kena jaga. Mana seperti mana kata-kata oleh ahli panel yang hebat-hebat kita tadi kan. Kita buat nambah-nambah saja kan, macam kita berlahuskan. Jadi apa pun jadi orang yang terbaik, ingat hablum minallah wa hablum minan nas. Dia hubungan dengan Allah, dia hubungan sama manusia, dan ingat man la yarham la yurham. Nabi kata barang siapa yang tidak mengasihi, dia tidak akan dikasihi. Sama-sama kita sebarkan kasih sayang, hormat mak ayah kita, mentua kita, adik-beradik kita, paduai. Moga-moga isteri anak semua diberkati Allah, kita mendapat keluarga sakinah, mawaddah warahmah,
InsyaAllah. Dan saya rasa belum kesempatan untuk mengucap selamat menyambut Ramadan. Tak lama lagi insyaAllah. Dekat je dah 2 minggu Ramadan lagi. Karim. InsyaAllah. Barakallahu fikum. Baik, dan saya rasa konklusi yang terbaik pula juga adalah benda boleh bincang. Buat apa nak gaduh. Jangan gaduh-gaduh. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Kak Kat, kepada Fizo dan juga kepada Ustaz Azam. Terima kasih semua. InsyaAllah nanti kita berjumpa lagi. InsyaAllah. Jangan sengit-sengit datang ke studio wanita hari ni. Selamat menyambut bulan puasa ya. Selamat menyambut puasa. Sama kita. Barakallahu fikum. Ya, insyaAllah. Okey, baik. Kepada anda semua, okey, jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika. Kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan sekarang ini kita nak bersama dengan Fahrin Ahmad dan juga Dato' Azril Muhammad Razi, pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare. Pasti ada sesuatu yang ingin dikongsikan. Silakan. Anda masih menyaksikan Wanita Hari Ini dan kita cukup bertuah kerana hari ini kita akan terus diperkenalkan dengan produk-produk berkualiti dari V Asia. Tak lain tak bukan kita bersama dengan Dato' Azril Muhammad Razi, pengasas V Asia Cosmetic and Healthcare. Apa khabar Dato'? Baik, sihat Farin? Alhamdulillah sihat. Okey, apa produk-produk kita hari ini Dato'? Okay, terima kasih Farin. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh penonton Wanita Hari Ini. Farin, alhamdulillah ya. Saya sangat bersyukur sebab apa rata-rata penonton dan juga merupakan pengguna setia ya rangkaian produk V Asia yang mana Farin ya di jualan online ya menunjukkan bahawa produk V Asia adalah jualan yang tertinggi ya di platform-platform online dan juga di toko-toko jamu. Dan alhamdulillah hari ini Farin, saya nak bercakap mengenai kecantikan kulit ya yang mana seiring peningkatan usia, saya percaya dan pasti ya semua orang, lelaki dan juga wanita pastinya risau Farin ya kalau kita nampak lebih tua daripada usia sebenar ya. Dan kalau boleh kita semua nak melambatkan kronologi penuaan, yang penting anda perlu dapatkan ya makanan tambahan yang bersesuaian dengan diri anda. Sebab apa ya, makanan tambahan ni sangat-sangat penting. Sebab apa ya, you are what you eat ya. Kita adalah apa yang kita makan. Sebab apa, kalau kita tak jaga pemakanan, tak jaga diet yang sihat ya, sudah tentu ya, kulit kita akan nampak kusam, kita akan nampak lebih tua daripada usia sebenar ya. Dan kalau tengok kat Kaca TV Farin sekarang ni ya, yang mana disebabkan oleh kata orang tu pemakanan tak sihat, tidur tak cukup ya, menyebabkan kadang-kadang kita nampak letih, lesu, tak bermaya Farin ya. Yang mana ya Advanced White ni merupakan formulasi pencerahan unggul untuk kecantikan kulit ya, yang mana ianya diformulasi oleh pakar pemakanan dan pakar nutrisi yang bertauliah ya, yang mana sangat-sangat bagus ya. Sebab apa, dalam ni mengandungi buah-buahan yang terbaik ya, bahan-bahan yang terbaik seperti asura cherry, tomato, lycopene ya, yang mana ya kesemua bahan-bahan ini tinggi antioksidan dan sangat-sangat bagus untuk kecantikan kulit ya. Sebagai contoh Farin ya, salah satu bahan yang terkandung dalam ni ialah pine bark ya, yang mana kulit kayu pine ni mengikut kajian ya oleh pakar pemakanan, pengambilannya dapat membantu ya melembabkan kulit dan juga merawat kulit yang telah rosak ya seiring peningkatan usia ya, disebabkan kata orang tu kadang-kadang hormon dah tak seimbang ya. Kalau diperhatikan wanita terutamanya bila dah 50 tahun ke atas mengalami menopause Farin, yang mana kulit akan sedikit kering ya, yang mana disebabkan oleh kata orang tu hormon dah tak seimbang dan sebagainya. Jadi pentingnya ya anda dapatkan kata orang tu produk penjagaan kulit ya, yang mana makanan tambahan dalaman seperti Advanced White, dan juga untuk luaran anda juga boleh dapatkan ya set penjagaan kulit seperti tertera kat Kaca TV. Inilah set Perfect White Farin ni, yang mana dapat membantu anda ya untuk keluar daripada permasalahan jerawat, jeragat, kulit berminyak, kulit kusam ya, yang mana juga Farin ni kalau kita perhatikan juga masalah kulit ni Farin kadang-kadang ya berparut, berpanau kat badan ya, kemudiannya ada masalah jerawat yang teruk kat kulit badan dan sebagainya. Jadi pentingnya ya anda kata orang tu untuk mendapatkan makanan tambahan seperti Advanced White, dan juga ya boleh dapatkan juga set penjagaan wajah Perfect White V Asia ni 4 dalam 1, yang mana Farin set Perfect White V Asia ni sangat-sangat istimewa ya, membantu anda ya kata orang tu untuk mengatasi masalah kulit jerawat, jeragat, kulit berminyak, kulit kusam ya Farin. Dan kalau untuk dalaman anda minum Advanced White yang mana ya Advanced White ni harga dia RM40 Farin. Dan untuk luaran penjagaan kulit wajah seperti yang saya katakan tadi ya, dapatkan set Perfect White 4 dalam 1 ni Farin, yang mana ya dalam set Perfect White ni ada 4 produk asas, iaitu Pearl Whitening Cleanser, Facial Treatment Essence, Magic Skin Day Cream dan juga Treatment and Whitening Night Cream ya, yang mana formulasi terbaik ya, 4 produk asas ni Farin, yang mana mengandungi niacinamide dan juga ya 4-butyracethinol ataupun dipanggil whitenol ya, yang mana mengikut kajian Farin ya penggunaan whitenol dan juga ya 4-butyracethinol ni dalam set Perfect White ni dapat membantu ya mengembalikan kecerahan kulit, tona kulit lebih sekata, dapat membantu mengatasi masalah kulit yang kusam ya, yang mana kebaikan bahan tersebut ya diakui oleh pakar kosmetik yang mendapati satu kajian ke atas 4-butyracethinol ni, yang mana ianya 1000 kali ganda lebih baik daripada kojic acid, dan juga ia bertindak dalam 50 hingga 250 nanometer ke dalam lapisan kulit. Sebab tu pengguna-pengguna kami Farin yang gunakan set Perfect White ni, bila mereka terus menggunakan dia seawal 7 hari pertama, mereka dapat lihat ya tona kulit lebih sekata, kulit lebih cerah ya, jerawat dah mula hilang, masalah jerawat dah mula pudar ya, yang mana saya kira set Perfect White V Asia ni 4 dalam 1 sangat-sangat mampu milik, hanya RM72 saja. Dan anda ya kat luar sana tak perlu risau ya, sebab apa produk ini juga telah mendapat notifikasi
sertifikasi daripada Kementerian Kesihatan Malaysia dan juga telah mendapat penganugerahan sebagai super brand dan juga super health brand ya. Jadi anda tak perlu risau, ini bukannya kata orang tu krim daripada luar ataupun krim yang sangat risau untuk kita gunakan, yang mana ya formulasi berasaskan bahan-bahan semula jadi tanpa bahan terlarang. Itu yang paling penting Farid ya. Sebab apa, kalau boleh kita nak pengguna kat luar sana ya dapat gunakan produk ni bukannya nak keberkesanan tetapi untuk jangka masa yang panjang, kulit lebih sihat dan juga cantik tanpa kesan sampingan Farid. Dan seterusnya selamat digunakan. Selamat digunakan. Seterusnya Magic Farid. Kita dah guna set Perfect White ya. Jangan lupa dapatkan juga 24K Magic Lipstick V-Asia ni. Farid, yang mana Magic Lipstick V-Asia ni kalau boleh kita minta Syah gunakan. Yang mana ya dalam 24K Magic Lipstick ni adalah formulasi collagen dan juga vitamin E ya. Saya percaya dan pasti lelaki dan juga wanita pastinya ya tidak akan terlepas daripada masalah bibir yang kering ataupun bibir yang mengelupas ya. Yang mana kadang-kadang bibir kita pecah ya Farid ya. Nampak kadang-kadang nampak lebih tua daripada usia sebenar. Jadi penggunaan 24K Magic Lipstick ni bertindak mengikut warna darah anda, yang mana ya dalam masa 10 hingga 15 saat sebaik sapuan ya. Kalau bibir yang kusam Farid, bibir yang gelap akan nampak lebih pinkish ya, lebih kemerahan semula jadi, dan ianya juga sangat sesuai digunakan sebagai pemerah pipi ya bagi wanita. Ratakan saja pada pipi anda dan pipi akan nampak lebih berseri Farid, saya kira dalam masa yang singkat. Dan 24K Magic Lipstick collagen ni juga Farid ya, formulasi yang terbaik. Sebab apa? Ada ramuan collagen ya, minyak argan ya, minyak kelapa dara, saya kira sangat-sangat bagus ya untuk kata orang tu kelembapan bibir anda, dan juga dalam masa sama juga dapat membantu kata orang tu mengatasi ya masalah bibir yang gelap, terutamanya akibat faktor genetik. Dan juga ya lelaki yang merokok juga sangat-sangat sesuai gunakan. Dan harga 24K Magic Lipstick V-Asia ni hanyalah RM26 sahaja ya. Pastikan jenama V-Asia ya, sebab apa banyak sangat lipstick kat pasaran, tetapi formulasi ini sangat-sangat istimewa. Anda kena cuba dan rasai ya pengalaman anda menggunakan 24K Magic Lipstick Collagen V-Asia Farid. Dan yang terakhir Farid, saya juga ada collagen whitening lotion. Ini adalah lotion pencerahan tangan. Yang ni Farid, lotion sangat-sangat istimewa ya. Terutamanya kalau anda nak dapatkan perbezaan, boleh sapu ya kepada sebelah tangan. Sebab apa ya Farid, kalau kita guna lotion ni Farid, dia akan instant whitening. Maksudnya putih segera. Saya percaya orang perempuan suka sangat penggunaan lotion-lotion pencerahan ni. Dan juga ya collagen whitening lotion ni ada ramuan seperti glutathione. Kita ketahui khasiat glutathione untuk mencerahkan kulit. Dan harga lotion ni hanyalah RM30 sahaja di pasaran Farid. Sangat-sangat istimewa. Ini saya buat demonstrasi kat tangan saya. Anda boleh nampak ya, lebih cerah pada bahagian atas ni berbanding dengan bahagian bawah. Dan harga collagen whitening lotion ni harga RM30, nampak tak? Yang bahagian atas saya dah sapu ni lebih cerah dan tonanya lebih kata orang tu nampak lebih putih. Jadi bagi anda yang nak informasi lebih lanjut, boleh hubungi online kami 1-800-883-990. Saya ulang balik, 1-800-883-990. Ataupun bagi anda yang nak informasi lebih lanjut Farid, boleh dapatkan di Shopee, di Lazada ataupun di toko-toko jamu yang berhampiran. Ingat, kalau ke kedai-kedai jamu, pastikan V-Asia baru beli. Sebab apa? V-Asia adalah peneraju, perintis dan juga pencetus produk herbal berkualiti pada harga yang mampu milik. Untuk kulit yang cantik dalaman Farid, jangan lupa minum Advanced White. Untuk penjagaan kulit wajah, dapatkan set Perfect White 4 dalam 1. Untuk bibir yang lebih mungil, lebih cantik, lebih berseri, dapatkan 24K Magic Lipstick Collagen V-Asia dan juga Collagen Whitening Lotion V-Asia. Terima kasih Farid dan jumpa lagi insya-Allah. Baik, kita di WHM mengucapkan terima kasih kepada Dato' Azril dan V-Asia kerana bersama dengan kita pada hari ini. Kita berehat seketika, teruskan bersama dengan kami. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Dalam kehidupan ni, keluarga pun penting, isteri pun penting. Tapi buat saya kita kena adil lah. Ada keluarga dengan isteri. Pada saya better ke mana keperluan lah. Betul, kalau kat keluarga kita ada keperluan penting, kita dahulukan. Kalau kat keluarga kita dengan isteri kita ni penting, kita dahulukan. Kita sama rata lah. Kalau diikutkan, sebenarnya suami kita dahulukan isteri dengan anak-anak. Itulah tanggungjawab dia selepas dia berkahwin. Kemudian baru dia boleh dahulukan keluarga dia, seperti mak, ayah dia, adik-beradik dia. Untuk saya sendiri tak ada masalah pun. Sebab itu family dia, itu hak dia. Tapi jangan abaikan isteri dengan anak-anak lah. Kalau dia abaikan isteri dengan anak tu, maknanya dia dah menyalahgunakan tanggungjawab dia sendiri. Itu memang salah sebenarnya. Tapi kalau dia nak lebihkan juga isteri dia dengan anak-anak, itu bagus. Tapi dia nak bersama dengan keluarga dia pun tak ada masalah sebenarnya. Soal bahagi tu, kalau dah kahwin, rasanya yang paling elok kena bincang lah dengan isteri, family semua. Bincang dengan keluarga, anak-anak semua, tanggungjawab tu. Kita bincang lah. Bagi pendapat saya,
Suami lebihkan keluarga itu tak salah, sebab semestinya tanggungjawab seorang anak lelaki terhadap keluarga dia. Tapi walau bagaimanapun, kita sebagai isteri, kita tak nak tanggungjawab dia terabai terhadap kita, tanggungjawab dekat keluarga dia. Kita sebagai isteri boleh je slow talk dengan suami, berbincang elok-elok. Bagi saya, kita perlu adil pada dua-dua pihak, sama isteri ataupun pada keluarga, dan sama-sama bertanggungjawab. And then perlu bertimbang rasa setiap keluarga atau belah isteri kita. Bagi saya lah, kalau setiap hari tu mungkin ada dalam seminggu ke 3 hari ke melawat keluarga, dan hari selebihnya kita dengan isteri lah. Itu dia tadi pandangan rakan-rakan kita di luar sana mengenai topik kita pada hari ini, iaitu dahulukan pasangan atau ibu bapa. Kalau kita dapat dengar tadi, Yana, boleh dikatakan setiap seorang daripada mereka ini bersetuju bahawa perbincangan itu penting, dan juga layanan ibu bapa mertua ataupun ibu bapa kandung ataupun keluarga kandung dan juga keluarga mertua juga perlu layanan yang sama rata, Yana. Betul. Okey, dan kita juga nak baca beberapa komen oleh rakan-rakan kita di Facebook. Terima kasih banyak-banyak yang sentiasa menghantarkan pandangan anda bersama dengan kami. Antaranya dari Nur Syahirah Zulkifli yang kata, tersepit dalam keluarga mertua, 7 tahun duduk sebumbung. Saya tak ada masalah dengan mertua, tapi dengan ibu bapa, dengan ipar dua yang pemalas dan suka menumpang di rumah kami dengan alasan itu mak ayah mereka, tapi terlalu kerap sampai jadi bibik untuk anak-anak mereka. Banyak sangat tersimpan dalam hati sampai saya jumpa kaunseling sebab terlalu tertekan. Pak kata Fizo tadi, suami perlu jadi pemimpin dan ambil keputusan yang tepat dalam perkara sebegini. Betul tu Fiza, dan sebagai betul tu Yana. Fiza rindu dekat Fiza. Betul tu Yana, sebagai pasangan sebenarnya penting untuk kita memahami situasi pasangan kita dan sebagainya. Baiklah Yana, kita esok hari Sabtu, ramai orang di luar sana suka topik kita pada hari Sabtu. Betul, Yana. Kepada anda yang plan buat parti ataupun majlis hari jadi ke, nak sambut apa-apa majlis sekalipun, mungkin esok anda perlu tonton siaran kami, kerana esok kami akan bawakan topik parti DIY. Buat sendiri je. Senang, mudah, jimat dan juga ringkas. Betul tu. Nak tahu apa antara inti-parti menarik? Pastikan anda tak terlepas temu janji kita esok pukul 12 tengah hari di Wanita Hari ini. Betul tu Yana. Kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua penonton. Tolong jaga diri baik-baik. Kepada yang bercuti, selamat bercuti, jaga diri. Salam Jumaat dan juga salam sayang daripada kami berdua kepada anda semua penonton setia Wanita Hari ini. Assalamualaikum. Jaga diri. Stay safe semua. Bye. Dia tambah berani pendidik, puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya. Dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-watanya. Ushawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya.